Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua, keluarga kami, keluarga besar Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, tetapi pada hakikatnya dasar hati kita dekat antara satu sama lain. Okey, baik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah hari Ahad, merupakan hari kedua saya bersecara langsung, dan seperti biasa suka saya ulang, hujung minggu adalah masa kita untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Tak boleh nak kuat sangat suara, kena simpan sikit tenaga ni. InsyaAllah. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah mereka yang beruntung di awal pagi? Iaitu mereka yang berada di awal paginya Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan rezeki kepada mereka. Rezeki nikmat untuk bernafas. Bangun awal pagi lagi boleh tengok wajah suami isteri kita. Bangun awal pagi lagi Allah Taala telah kurniakan rezeki tengok-tengok TV je, tengok Tanyalah Ustaz. Sebab apa? Sebab kita nak tengok tafsir Al-Quran. Dan insya-Allah hujung minggu ini kita akan melihat fokus kita kepada surah As-Saff, bermula kepada ayat yang ke-31, 32 dan juga 33. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka untuk ulang banyak kali. Mudah-mudahan dalam satu isi rumah, ahli keluarga ayah ambillah satu inisiatif untuk membeli tafsir Pimpinan Ar-Rahman, di mana bila hujung minggu saja kita bawa semua ahli keluarga kita tengok Tanyalah Ustaz, kita belik Al-Quran satu persatu bersama-sama dengan panel undangan, dan mudah-mudahan ada manfaat kebaikan, ada barakahnya, insya-Allah. Baik, keluarga Tanyalah Ustaz, di sini saya nak buat satu pengumuman kepada anda semua. Kita ada satu, maafkan saya, bukan satu, banyak sebenarnya. Kita ada hadiah khas menanti anda, hampir 50 e-book percuma. Saya ulang ya, hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madadcenter.com. Okey, jadi antaranya adalah Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 minit hafal Al-Quran, Diari Solat Anak, CO Yin pun ada. Kita ada Diet Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi. Jadi penonton, kita ambil platform yang mudah ni untuk kita install, kita apply dan kita acknowledge ilmu yang sedia ada. Mudah-mudahan insya-Allah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam sempat saya membaca satu kisah zaman lampau dahulu. Tak kala zaman para sahabat, dinyatakan bahawa satu malam dia tadabbur satu ayat. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Dan pada hari ini kami pisahkan kamu antara golongan yang baik dan juga golongan yang sebaliknya. Dia tadabbur satu ayat dengan linangan air mata penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu malam, satu ayat. Dan seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz, turut bersama dengan panel undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya doa Ustaz dalam keadaan yang sihat Ustaz. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semalam kita semangat berjuang, kita bersama-sama Ustaz ya, dalam kita nak tadabbur ayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, maafkan saya, satu malam, satu ayat. Dan kita minta izin kepada penonton untuk pinjamkan kepada saya fokus anda. 2 jam kita bersiaran langsung, hanya 3 ayat. Okey, maafkan saya, 1 jam setengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan manfaat ilmu seperti mana yang disedia maklum. Penonton yang dirahmati Allah, kita nak lepaskan siaran langsung udara kita pada kali ini kepada panel kita, dan mungkin anda pun tertanya-tanya, saya kira lagu apakah yang akan dibawa oleh Al-Fadhil Ustaz. Bukan lagu calang-calang Ustaz ya. Mudah-mudahan insya-Allah, silakan. Baik, insya-Allah para penonton, kita cuba lagu Jiharkah ayat 31 sehingga ayat nombor 33 surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim.
فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون صدق الله العظيم. Maksudnya, dengan keadaan diri kita yang sedemikian, maka tetaplah di atas kita janji seksa yang dijanjikan oleh Tuhan kita, bahawa kita semua tentu akan merasai azab itu. Kemudian ayat nombor 32 membawa maksud, dengan sebab ketentuan yang tersebut, maka kami pun mengajak kamu menjadi sesat kerana sebenarnya kami adalah orang-orang yang sesat. Ayat yang terakhir pada pagi ini kita tadabbur, ayat nombor 33. Maka sesungguhnya mereka semua pada hari itu menderita azab bersama. Baik, saudara penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita sambung surah As-Saffat ayat nombor 31 sehingga ayat nombor 33. Kalau semalam tuan-tuan rahmati Allah, orang yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala, zalim itu ada dua makna, dua maksud. Yang pertama, kerana mereka ini bercanggah ataupun bertentangan, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan peraturan hukum hakam Allah. Mereka menyeberang hukum hakam Allah, mereka melakukan dosa dan maksiat, mereka tidak minta ampun kepada Allah. Satu. Yang kedua, mereka yang menzalimi Allah itu ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat nanti, nih, geng-geng pemakan riba, geng-geng pemakan rasuah, geng-geng scammer ni, scam orang kan yang buat dosa, mereka akan dikumpulkan pada satu tempat, mereka tidak akan duduk bersama dengan orang-orang yang beriman. Baik, tuan-tuan, kalau semalam ayatnya ialah mereka saling berbantah-bantah, saling salah menyalahkan di antara satu sama lain. Ni salah kamulah yang pujuk aku, kamulah. Kan pada ayat Al-Yamin, Anil Yamin, membawa tiga maksud, tiga makna. Yang pertama, kerana kamulah menggunakan kedudukan kamu, menggunakan populariti yang kamu ada, kamu ajak aku buat dosa, kamu pengaruh aku buat dosa. Kerana kamulah, kerana sumpah kamulah. Kamu kata, sumpah apa yang aku sebut ni betul, aku tak tipu kau. Kan? Kerana sumpah kamu itulah menyebabkan hari ini aku jadi ahli neraka. Kerana kamulah. Kan? Mereka berbantah-bantah. Tuan-tuan, puan-puan, pada ayat nombor 31, pagi ini kita mula tadabbur. Akhirnya setelah mereka berbantah-bantah sesama mereka, fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladzaiqun. Akhir sekali mereka kata, apa mereka kata? Tetaplah di atas kita semua ini janji seksa ataupun siksaan azab yang dijanjikan oleh Tuhan kita, yang dijanjikan oleh Allah, bahawa hari ini kita akan menerima azab itu. Akhirnya dah ini Zal, ahli-ahli neraka mereka menerima dan mengakui hakikat hari ini sudah terlambat kita untuk minta ampun kepada Allah. Hari ini kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui akan hakikatnya, surrender dah, tak boleh nak buat apa dah.
Wallahu a'lam. penyesalan yang tiada gunanya. Penonton, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan. Seringkali saya ulang kerana apa? Sebenarnya mudah-mudahan ada manfaat kebaikan tu saya sukalah Ustaz untuk kita ingatkan budaya apabila Ustaz memberikan sesuatu, kita dengar, kita faham, kita catat penonton. Mudah-mudahan ilmu itu kekal dan kita amalkan. Baik, penonton, kita nak raikan, tapi sebelum tu lupa pula Ustaz, boleh saya dapatkan green light Ustaz? Oh boleh. Silakan kita, saya lampu hijau. Kita, lampu hijau untuk kita ambil soalan daripada penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jadi soalan yang pertama untuk pagi ini. Baik, soalan daripada saudara Rosdin Sama. Pertanyaan saya merujuk kepada ayat yang ke-31 surah As-Saffat. Apakah yang sebenarnya berlaku bila mana ketua kaum kafir serta pengikutnya pasrah untuk menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelum ini mereka saling kata mengata dan juga saling cela mencela antara satu sama lain? Apakah yang berlaku ke atas diri mereka itu Ustaz? Allahu alam, silakan. Baik, terima kasih Tuan Rosdin Sama. Tuan-tuan rahmati Allah, di atas dunia orang yang tak beriman ini, khususnya dalam surah As-Saffat ini, kita ulang semula, surah As-Saffat ini turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di Makkah Al-Mukarramah pada waktu pertengahan ataupun di hujung-hujung ketika Nabi berada di Makkah sebelum hijrah. Pada waktu itu jumlah umat Islam hanya sekitar 50 orang saja. Satu Makkah tu ada 50 orang saja orang Islam. Sangat kecil jumlahnya. Minoriti. Dan pada waktu itu musyrikin Makkah, mereka confident sangat, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak bunuh orang Islam pada waktu itu. Kerana apa? Kerana pada situasi itu Rasulullah telah berdakwah secara terang-terangan. Jadi mereka mengugut Rasulullah, memulau Rasulullah dan umat Islam, dan mereka mengancam untuk buat sesuatu yang ekstrim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada waktu itu. Jadi maknanya majoriti penduduk Mekah, khususnya musyrikin Mekah, mereka tak percaya kepada Rasulullah, mereka tak percaya kepada Nabi, mereka tolak Nabi, mereka tolak untuk beriman kepada hari akhirat. Mereka tak percaya kepada perkara-perkara gaib. Tuan-tuan, itu atas dunia. Akhirnya Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran ini bagaimana dialog masa depan. Maknanya penduduk neraka nanti, inilah kalimah-kalimah yang akan mereka sebut dan yang akan berlaku kepada mereka. Inilah mereka akan bergaduh sesama mereka, berbantah-bantah sesama mereka, walaupun di atas dunia dahulu mereka geng baik, mereka sahabat baik, mereka kawan karib, tetapi di hari akhirat mereka sudah tidak jadi kawan karib, sebaliknya mereka jadi rakan bertelagah. Dan di hari akhirat nanti, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana manusia pada waktu itu dalam riwayat bila berjalan menuju mahsyar, semuanya akan berjalan tunduk muka ke bumi, tunduk wajah ke bumi. Sebab apa? Kerana pada waktu itu takut semuanya memikirkan untung, rugi, nasib diri sendiri sahaja. Ayah tak sempat dah nak fikir anak-anak. Suami tak sempat dah fikir anak-anak. Suami tak sempat dah fikir isteri. Isteri tak sempat dah fikir suami, duduk kat mana suami aku ni, tak sempat fikir lah. Anak-anak pun tak sempat fikir lah. Mana mak ayah aku ni, mana ibu aku ni, mana. Tak sempat fikir lah. Semuanya berfikir tentang diri sendiri sahaja. Alangkah terkejutnya mereka ini, alangkah menyesalnya mereka itu, orang-orang yang tak beriman kepada Allah ini, kerana telah diperlihatkan azab neraka di depan mata mereka. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya ingat pesan Ustaz semalam ya. Mudah-mudahan dialog ini bukan kita yang ucapkan. Betul. Penonton, kita nak tawakuf seketika. Kita hadamkan ilmu terlebih dahulu. Berzikir, kita kembali selepas ini. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah,
Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulakan, maksud saya sebelum kita ambil soalan-soalan, sebelum kita nak raikan pemanggil dan sebagainya daripada keluarga besar, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya nak tanyalah dulu dengan soalan, satu soalan kepada panel kita. Boleh Ustaz ya? Ya, insya-Allah. Okey, satu soalan yang berkaitan dengan daripada semalam sampai hari ini kita dengar, kalau dulu member baik kita panggil kautim lah Ustaz ya, lebih kurang dulu punyalah baik, tapi bila berada di alam sana mereka mula bertelagah antara satu sama lain. Dah nak mula sesi menyalahkan antara satu sama lain. Persoalannya Ustaz, itu mereka dah sedar. Saya nak tahu bilakah mereka betul-betul mula sedar apa yang ditentukan Allah, apa yang disebutkan, apa yang dimentionkan di dalam Al-Quranul Karim tentang azab, mahsyar dan sebagainya. Mereka mula nampak Ustaz. Adakah saat sakaratul maut itu sendiri ataupun apabila mereka berada di alam kubur Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Da'i Nizan. Baik, tuan-tuan, antara riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Abu Hurairah dan direkodkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad. Rasulullah sebut kepada kita, kullu ahlun nar, kullu ahlin nar, ahli neraka itu saat mereka diazab oleh Allah dalam neraka, waktu itu mereka diperlihatkan ahli-ahli syurga yang sedang berseronok, bergembira, menikmati keseronokan berada dalam syurga. Maknanya dah kena azab tu, waktu itu Allah Ta'ala perlihatkan di mata mereka keseronokan, kegembiraan ahli-ahli syurga sedang sibuk menikmati kegembiraan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu petunjuk. Maknanya dalam neraka tu Allah Ta'ala perlihatkan keseronokan ahli-ahli syurga menikmati kegembiraan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang seterusnya tuan-tuan, kan disebutkan kepada kita tuan-tuan, kita ini Allah Ta'ala bagi masa kepada kita untuk bertaubat sekarang ini 24 jam 7 hari seminggu. Masya-Allah. Kan 24 jam 7 hari seminggu. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita minta ampun, minta maaf, taubat kepada Allah. Tetapi peluang ini akan tertutup apabila nyawa kita berada di halqum. Saat kita berdepan dengan sakaratul maut, maknanya bila kita dah berada di penghujung itu, terlambatlah sudah bagi kita. Kerana itulah tuan-tuan, perempuan muslim dan muslimat, Nabi pesan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri, sentiasa menginsafi diri, sentiasa berfikir bagaimana nak buat perubahan diri, berfikir tentang nasib dia, iaitulah selepas kematian. Jadi maknanya kita perbaharui taubat, istighfar. Kerana itulah tuan-tuan, Rasulullah ajar kepada kita petunjuknya baginda Rasulullah sendiri. Sehari dalam riwayat yang pertama, Rasulullah beristighfar 70 kali sehari. 70 kali istighfar dalam sehari. Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah istighfar sebanyak 100 kali sehari. Masya-Allah. Maknanya kita pilihlah, kan? Sepatutnya kita lebih lagi lah. Kita ni lebih lagi kita berdosa, kan? Kita banyak kesalahan. Rasulullah maksum. Jadi paling kuranglah ya, kita pilih antara 70 ataupun 100 kali kita istighfar dalam sehari. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Dan yang paling penting Da'i Nizan, kita tak nak kita terlambat, nanti menyesal di kemudian hari. Kerana itulah pepatah orang tua-tua kita, kan, menyesal dahulu pendapatan, menyesal di kemudian hari dah tak berguna lagi. Mudah-mudahan penonton kita lazimi istighfar, insya-Allah. Baik, sekarang ni kita nak raikan soalan Facebook daripada saudari Masripah Nur Jamain. Merujuk kepada ayat yang ke-31. Mengapa mereka mengakui kesalahan dan menerima keputusan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu? Adakah timbul rasa penyesalan atau kerana terpaksa disebabkan tidak boleh melepaskan diri dari azab pada hari itu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Puan Masripah yang bertanya. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala rakamkan bagaimana orang ataupun ahli-ahli neraka ini, mereka menyesal sungguh-sungguh saat mereka melihat azab di depan mata. Ayatnya ada 3 perkataan,
Tiga patah perkataan yang diungkapkan oleh ahli neraka. Tiga patah perkataan ini ialah kata-kata penyesalan. Rujukannya surah Az-Zumar ayat nombor 56. Au taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ya Allah, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya Allah, menyesalnya aku, ya Allah, atas dunia dahulu aku mencuaikan kewajipan-kewajipan agama. Aku mencuaikan kewajipan-kewajipan agama. Menyesalnya aku. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan pada hari ini aku jadi orang yang memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan agama Allah. Maknanya ini kata-kata penyesalan yang pertama. Menyesal sebab atas dunia dulu mencuaikan hukum hakam Allah, mencuaikan kewajipan-kewajipan kepada Allah. Solat tu tak wajib lah bro. Contoh kan, solat tu tak wajib lah bro. Bayar zakat tak wajib lah, apa ni? Kan kekayaan tu milik kita lah, kenapa nak berbahagi-bahagi pula? Kan? Cara memperolok-olokkan ataupun mempersenda-sendakan agama. Yang kita bimbang tuan dan puan, hari ini kita secara tak perasan kita sebut perkataan-perkataan itu. Ini perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, penyesalannya ahli neraka sebut apa? Surah Az-Zumar ayat nombor 57. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kalaulah atas dunia dulu Allah Ta'ala bagi hidayah pada aku, hari ini aku jadi orang yang bertakwa. Tengok, dahlah jadi ahli neraka dah. Salahkan Allah Ta'ala pula. Kan? Kalaulah Allah Ta'ala bagi hidayah pada aku atas dunia dulu, aku jadi orang bertakwa hari ni. Tapi sayangnya, perkataan ini terungkap ketika mereka telah berada dalam neraka. Telah berada pada hari akhirat. Wal'iyadzubillah, janganlah perkataan ini kita yang akan sebut, tuan-tuan. Na'udzubillah. Yang ketiga, أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ya Allah, ketika mereka melihat azab betul-betul di depan mata, dia kata, ya Allah, lau anna li karratan, kalaulah aku ni boleh patah balik, boleh pulang ke dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, fa akuna minal muhsinin. Aku ni akan jadi orang yang mengerjakan kebaikan. Ini tiga patah perkataan penyesalan sungguh-sungguh ahli neraka. Pada waktu itu, penyesalan itu sudah tidak lagi berguna. Terima kasih Puan Masrifah. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita teruskan dengan soalan daripada saudara Syamir Akmal. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-32, maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Siapakah golongan ataupun orang-orang yang sesat ini yang dimasukkan dalam ayat ini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih saudara Syamir Akmal. Syamir Akmal. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Akhirnya ketua geng-geng maksiat ni, geng-geng yang buat dosa atas dunia ni, dengan pengikut-pengikut mereka, akhirnya mereka setujulah mereka adalah orang yang sesat, kedua-duanya Mengaku. Yang memujuk pun sesat, yang menerima pujukan pun dah mengaku kita ni sesat barak dah ni. Kan, maknanya ini Allah Ta'ala rakam dialog ni, dialog yang diungkapkan oleh ahli-ahli neraka. Asbabnya apa? Atas dunia dulu dia tak peduli dosa pahala. Dia tak peduli hukum hakam Allah. Dia tak peduli langsung. Dia tak peduli walaupun diberikan peringatan demi peringatan, walaupun diberikan nasihat demi nasihat, WhatsApp lah, kan, kita hantar e-poster lah, infografik lah. Betul. Kita share juga link tanyalah ustaz contoh kan, program-program kita dan sebagainya, tazkirah kuliah dan sebagainya, tapi tak ambil peduli. Kerana itulah tuan-tuan, puan-puan, dalam surah Al-Mulk, ketika mana ahli neraka dihumbankan ke dalam neraka, malaikat yang menjaga neraka dengan bengis bertanya, alam ya'tikum nadhir. Hei manusia, atas dunia dulu tak ada ke orang yang memberikan peringatan kepada kamu? Tuan-tuan tengok hebatnya Al-Quran, perkataan yang digunakan nadhir.
Alam ya'tikum nadhir, atas dunia dulu tak ada ke orang yang bagi nasihat kepada kamu, yang beri peringatan kepada kamu? Tuan-tuan, tak disebut ataupun taklah disebut secara jelas dalam ayat itu, tidakkah datang kepada kamu Rasul, tidakkah datang kepada kamu Nabi? Sebab mungkin kalau ayat macam tu, ni kita akhir zaman ni yang mana Rasulullah dan Nabi Muhammad telah meninggalkan kita, dia kata memanglah Nabi tak jumpa kami sebab Nabi sudah wafat. Betul. Tengok digunakan perkataan nadhir, kerana peringatan, pemberi ingatan itu boleh jadi suami, boleh jadi isteri, boleh betul. jadi anak-anak, tapi kita buat tak tahu saja kepada peringatan tersebut. Na'udzubillah, wallahu a'lam. Na'udzubillah. Boleh jadi peringatan datang dari tanyalah Ustaz, biar tahu, Ya, jangan betul. keliru. Baiklah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak raikan pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Niza dan juga Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji. Soalan saya begini Ustaz. Ya. Kita ni kadang-kadang kita, ialah ayat mengenai ayat yang ke-32 ni, Allah dah terus terang mengatakan orang-orang yang sesat. Kadang-kadang kita, soalan saya Ustaz, kadang-kadang kita ni sering menuding ke arah orang tu sesat, orang tu tak betul, orang ni tak betul, padahal kita sendiri pun tak sedar yang kita pun tak betul juga, dan kita pun berada dalam kesesatan juga. Soalan saya, bagaimanakah cara yang kita ni mudah sangat sesat, ataupun dengan cara perkataan ke, dengan cara perbuatan ke, ataupun dengan cara menuding ke arah orang lain ke, begitu yang boleh menyebabkan kita ni dalam kesesatan dan secara tidak kita sedari ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Umar Abdul Majid. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, untuk menyelamatkan diri kita daripada terlajak jauh ataupun tersesat jauh mencari cahaya kebenaran, saya teringat kata-kata Sayyiduna Umar Al-Khattab Radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab menyatakan, bentenglah diri kita ini dengan 3 perkara. Bentenglah diri kita ini dengan 3 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Quran setiap hari, ya, kita tadabbur makna Al-Quranul Karim seperti yang kita buat pada hari ini dan seterusnya. Maknanya mungkin kita baca 2, 3, 4 ayat, tetapi yang lebih penting ialah kita tadabbur, kita refleksi, kita faham, kita beramal dengan ayat tersebut. Satu. Yang kedua, bentenglah diri kita ini dengan zikrullah. Ya, kita amalkanlah zikir-zikir yang khususnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, tuan-tuan, ni kita lepas subuh ni kan antara doa yang Nabi baca zikir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa lagi? Antara yang Nabi sebut, zikir yang memberatkan timbangan mizan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apa lagi? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', sampai habis. Maknanya tuan-tuan, zikir-zikir al-ma'thurat ini antaranya kita boleh amalkan. Selepas subuh kita baca 3 kali dan selepas asar kita baca 3 kali. Zikir-zikir himpunan zikir al-ma'thurat ini antaranya yang dihimpunkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna, seorang tokoh dakwah satu masa ketika dulu. Beliau kumpulkan hadis-hadis ataupun zikir-zikir yang dibimbing ataupun yang ma'thur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nombor zikir. Okey. Dan nombor 3, Umar Al-Khattab beri peringatan kepada kita, bentenglah diri kita ini dengan kita akrab dengan masjid. Kita bersahabat dengan masjid. Kita jadi merpati masjid. Antara bahasa yang digunakan. Maknanya kita ini bersahabat dengan masjid. Sebagai contoh, tuan-tuan, Al-Amash. Tokoh ini, tuan-tuan, dia salat jamaah. Anak dia cerita, 70 tahun tak pernah dia tertinggal takbiratul ihram dengan imam. 70 tahun yang ini, Zan. 70 tahun Ustaz. Ya Allah. Sa'id Al-Musayyib juga 40 tahun tak pernah tinggal salat jamaah. Ya, di masjid bermula subuh sampai isyak tu lah. Tengok maknanya, masjid ataupun surau mesti kita bersahabat baik.
Sebab apa? Inilah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat kita mencari ilmu. Inilah tempat kita membersihkan diri kita. Kita beribadah, kita minta ampun kepada Allah. Jadi, makin jauh kita dengan masjid, makin jauh kita dengan surau, makin kita berada dalam keadaan gelap ataupun samar-samar. Jadi nak cari lampu itu, cerah itu, kecerahan itu, carilah di masjid ataupun di surau. Jadi untuk yang Tuan Haji Omar tanya tadi, yang paling penting tuan-tuan, kita ini mesti menimbang di atas neraca ilmu. Ya, kita mesti menimbang di atas neraca ilmu, dan tak perlulah kita menuding kesalahan, mencari salah orang, kerana yang agama ajar kepada kita, kalau betul orang itu salah, Islam ajar kepada kita, kita tegurlah dia secara hikmah. Ya, tegur, beri nasihat. Dan yang kedua tuan-tuan, Islam ajar juga kepada kita, kita muhasabah diri dan kita perbetulkan diri kita dan orang dalam kawalan kita. Contoh, isteri dan anak-anak, suami dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tawakuf seketika, terus kekal setia bersama dengan kami. Keluarga tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Boleh jadi hidayah itu datangnya daripada pendengaran kita dengar laungan azan, ataupun lantunan ayat suci Al-Quran, ataupun majlis ilmu secara fizikal, ataupun secara siaran langsung udara seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita memberi respon yang segera terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak raikan soalan seterusnya insya-Allah, soalan daripada Facebook daripada saudara Pak Su Li Romli. Baik, soalannya merujuk kepada ayat yang ke-32. Apakah yang menyebabkan mereka mengaku mereka berada dalam kesesatan? Kita mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Pak Suli Romli, terima kasih soalan yang diberikan. Tuan-tuan, ahli neraka ini, mereka menerima nasib yang sangat menakutkan. Kerana kesombongan, kedegilan di atas dunia, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dengan azab yang begitu menakutkan dan begitu pedih. Azab yang mengazabkan, Kerana itu tuan-tuan, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat yang dirakaatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yursalul buka ala ahli nar. Ahli neraka ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan gambaran, mereka akan melepaskan tangisan. Bila masuk neraka ni, ahli neraka dia menangis sungguh-sungguh. Menangis sungguh-sungguh dan jeritan. Dahlah menangis, menjerit pula, meraung-raung. Cuba bayangkan, Daik Nizar, kalau kita menangis biasa, mungkin senyap-senyap, kan, duduk dalam bilik, mungkin kita saja yang tahu kan. Ni menangis dalam keadaan meraung-raung. Menjerit, minta tolong. Menjerit-jerit, minta tolong. Dan pada waktu tuan-tuan, mereka menangis dan menjerit sampai kering air mata mereka, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, mereka lalu menangis pula dengan air mata darah, sehingga meninggalkan kesan di wajah mereka seperti parit-parit. Kan, seperti parit-parit yang ada air di dalamnya itu. Itu kesan pada wajah mereka. Dan apa Rasulullah sebut? Sekiranya diletakkan sebuah kapal layar, sekiranya diletakkan sebuah bahtera layar di atas muka ahli neraka itu, kapal itu boleh bergerak. Maknanya bertakung ni. Air mata, maknanya banyak semua lah. Ini tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, riwayat yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis begini, baru kita faham perincian yang Rasulullah perincikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, memberikan satu kesan kepada kita. Tuan-tuan, cukuplah ayat-ayat yang kita baca dalam surah As-Saffat, ya, sebagai contoh, memberikan tazkirah, peringatan kepada kita. Kerana itu, Da'i Nizal, Ustaz, Al-Ahnaf bin Qais, dia ada buat satu benda,
untuk memperingatkan diri dia kepada perihal dahsyatnya api neraka. Lepas ni saya cerita apa yang Ahnaf buat. Baik, kita nak pancing penonton kita mudah-mudahan. Ahnaf Al-Qais. Penonton yang dirahmati Allah Taala, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya-Allah, silakan tuan. Saya Pak Suman. Pak Su. Okey, baik Pak Su, apa soalannya Pak Su? Seorang hamba Allah, setiap hari ia membaca Al-Quran. Walaupun ia tak tahu maknanya. Baik. Tetapi ia jarang membawa anak-anaknya membaca sekali. Apakah kenanya Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seorang hamba Allah selalu baca Al-Quran, cuma jangan bawa anak-anak sekali tadabbur. Macam mana tu Ustaz? Masya-Allah, terima kasih Pak Suman ya, dari Pulau Pinang ni. Sarapan pagi ni dengan roti canai kot, no? Kuah banjir kan. Kalau Pulau Pinang ni makanannya alhamdulillah seronok. Baik, terima kasih Pak Suman. Yang pertama sekali, ayah ni bila baca Quran alhamdulillah bagus. Rasulullah sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang baik itu ialah orang yang baca Quran, belajar Quran, dan orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Nabi sebut lagi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan jadi pemberi syafaat di hari akhirat nanti. Baik, ayah ni kita baca Quran alhamdulillah. Ya, mungkin kita tak faham makna, tak apa. Sebab apa? Baca Quran itu sudah jadi pahala, sudah dapat ibadah dan memberikan ketenangan. Tetapi tuan-tuan, maksud saya tak apa tadi ni bukanlah kata jangan faham betul, tak. Yang lebih baik ialah selepas kita baca, selepas kita perbetulkan tajwid, setelah kita perelokkan bacaan kita dengan suara dan taranum, jangan lupa tadabbur, faham Al-Quran. Nak faham Al-Quran macam mana? Yang tu yang Da'i Nizal sebut di awal tadi. Di rumah kita elok sangat ada terjemahan ataupun tafsir Al-Quranul Karim. Jadi kita syorkan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM. Kenapa? Kerana bahasa yang digunakan itu ada catatan-catatan, ada huraian-huraian dengan menggunakan bahasa yang mudah kita faham, dan catatan huraian itu diambil ataupun dirujuk kepada tafsir-tafsir muktabar yang lain. Jadi bila ada tafsir di rumah, ia akan membimbing kita untuk faham Al-Quranul Karim. Okey, maknanya Da'i Nizal, baca elok-elok, kemudian ambil usaha untuk faham Al-Quranul Karim. Ya, inilah sebenarnya kehendak Al-Quranul Karim. Ini yang Allah Ta'ala nak kita faham Al-Quranul Karim. Baik, tentang anak-anak tadi, ini juga satu hal juga yang mesti kita ambil perhatian. Wahai ayah-ayah sekalian, wahai ibu-ibu sekalian, kitalah yang mesti mengajak anak-anak kita baca Quran. Macam mana nak ajak? Ini kita kena kreatif lah. Kan anak-anak kita ni al-maklum lah, kalau kita ajak tu dengan muka yang bengis, dengan suara volumenya tinggi, high pitch, boleh kan? Jadi jadi mungkin anak ni susah kan, jadi susah, maknanya susah nak ikut. Jadi kita kreatif. Sebagai contoh, nombor satu, jangan lupa bila anak-anak kecil, anak-anak masih kecil, 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kena mula dah, jangan lambat. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua, bila kita nak ajar anak-anak baca Quran, kita baca sama-sama. Jangan kita suruh anak baca Quran, kita duduk atas sofa main telefon. Kan? Tak boleh lah. Maknanya kita baca sama-sama. Kita duduk bersila dengan anak-anak tadi. 2. Nombor 3, tak salah kalau kita bagi penghargaan. Bahasa Inggeris kita sebut reward. Kan? Kita beri penghargaan. Contoh, Abang Long, kalau Abang Long baca elok-elok hari ni, Abang Long boleh ubah muka surat yang kedua, nanti malam ni ayah bagi hadiah ke Abang Long. Hadiahnya ialah kita pergi pasar malam, Abang Long pilihlah makanan apa yang Abang Long nak makan, ayah beli. Oi, seronok betul tu Ustaz. Maknanya mudah-mudahanlah dengan cara sebegini ia menyebabkan anak-anak kita ni jadi seronok. Satu lagi yang terakhir, mungkin kaedah tu, maknanya mungkinlah ada kalanya kita baca Quran dalam rumah, ada kalanya kan kita bersila tepi padang kan, sambil-sambil buat halaqah bulatan tu baca Quran, sambil-sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi, kan? Maknanya persekitaran itu kita cipta dan kita bina supaya
pembelajaran Al-Quran ini, baca Quran ini jadi seronok, jadi rutin yang seronok. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Kita yang mewujudkan suasana Ustaz ya. Ya, betul. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, saya nak tuntut janji Ustaz sebenarnya Ya. ni. Boleh Ustaz ceritakan kembali tentang kisah Ahnaf Al-Qais, silakan. Okey, Al-Ahnaf bin Qais ni tuan-tuan, dia buat macam ni untuk dia mengingatkan diri dia tentang dahsyatnya api neraka. Dia buat macam ni. Dia ambil api kecil lah. Kalau kita mungkin Lilin mungkin? Lilin ke ataupun penghidup api kan, lighter kan. Lighter. Okey. Dia letak jari dia dalam lilin tadi ni, contoh. Dia letak. Jadi bila dia rasa panas tu dia kata, Ahnaf, wahai Al-Ahnaf, wahai Ahnaf, kamu rasakanlah panasnya api ni. Ahnaf, kamu berani buat dosa lagi Ahnaf? Ahnaf, ini baru api dunia kamu dah tak tahan, api neraka lebih lagi lah dahsyat api neraka nanti. Ahnaf, kamu masih berani buat dosa, kamu masih berani langgar perintah-perintah Allah, kamu masih lagi berani langgar peraturan Allah, kamu masih lagi berani tak tunai solat. Maknanya itu cara yang dia buat untuk diri dia lah. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, bila kita baca ayat Al-Quran tentang dahsyatnya api neraka, ia memberikan satu pengajaran, satu peringatan kepada kita. Mari kita ubah diri kita, kita tambah baik diri kita jadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadamkan dahulu ilmu, berzikir kepada Allah kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan rezeki untuk melihat Tanyalah Ustaz, untuk dengar Tanyalah Ustaz, untuk kita sama-sama tadabbur apakah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bincang pada pagi ini. Baik penonton, sekarang ini kita fokus kepada surah As-Saffat dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ini kita merujuk kepada ayat yang ke-31, 32 dan juga 33. Baik, jom kita raikan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada saudari Laila Della Rosa. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-32. Adakah mereka tidak sedar ajakan para pemimpin itu menuju ke arah penyiksaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Malah kesalahan itu juga ditanggung oleh diri mereka sendiri. Kita mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih saudari Laila Della Rosa. Baik tuan-tuan, ayat nombor 32, fa'awainakum inna kunna ghawin. Maknanya di atas dunia ini ketua-ketua yang mengajak untuk buat maksiat, yang mengajak geng-geng mereka di atas dunia dahulu, kerana terikut-ikut, kerana mungkin terlampau terlajak minat kepada orang itu. Dan ayat ini tuan-tuan menjadi peringatan kepada kita. Ayat ini dia kata pemimpin, tetapi pemimpin itu boleh datang juga dalam arti kata hari ini kita sebut sebagai pempengaruh, influencer, ya, influencer kan, ataupun yang kita puja mungkin orang-orang tertentu kan di barat. Betul. Artis dan sebagainya. Maksud saya begini, maksud saya ialah kalau contoh-contoh yang dibuat itu contoh yang baik tak apa. Yang masalahnya ialah contoh-contoh yang tidak baik. Ya, dia mengajak kita buat perkara mungkar, perkara maksiat. Akhirnya oleh kerana mungkin kita tidak menimbang dengan ilmu, kita tidak timbang dengan iman, akhirnya kita buat apa yang dia suruh kita buat. Kita buat apa yang dia cadang kita buat. Ataupun mudahnya dai, kita ikut apa yang dia buat. Mungkin dia tak suruh, tapi disebabkan kita ni terlampau minat kepada dia, ya, pempengaruh ini, akhirnya kita ikut dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita nak ikut siapa? Tentulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut anta ma'a man ahbabta. Kita ni akan bersama-sama di hari akhirat dengan siapakah orang yang kita cintai. Kerana itu tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada satu ketika Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu ya Rasulullah, tetapi aku cinta diri aku lebih lagi berbanding diri kamu. Bila dengar begitu, Nabi kata, tak sempurna lagi iman kamu ni.
tak sempurna tak sempurna iman kamu lagi selagi mana aku belum dicintai melebihi diri kamu sendiri. Bila dengar Nabi kata begitu, tuan dan puan, apa kata Umar? Al-an, sekarang ini aku bersaksi wahai Rasul, kamu iaitu ya Rasulullah lebih aku cintai berbanding diri aku sendiri. Maknanya Rasulullah itu segala-galanya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sekarang ini iman kamu telah pun sempurna. Jadi maknanya tuan-tuan, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan tauladan yang terpuji. Tuan-tuan, ikutlah Rasulullah, tuan-tuan. Kenapa? Kita akan diangkat akhlak kita. Kerana apa? Akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penonton, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat kebaikan kepada kita semua, dan pada masa yang sama penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur masa kita dikurniakan masa yang penuh dengan keberkatan. Tanyalah Ustaz, kami nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Maafkan saya, kita sama-sama nak melabuhkan tirai di TV3. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua. Penonton, terus kekal setia bersama dengan kami. Maafkan saya penonton, mudah-mudahan sekarang ini kita nak merujuk kepada ayat tadabbur, iaitu ayat yang ke-33 Ustaz, ya? Boleh Ustaz? Baik. Silakan Ustaz. Baik, ayat nombor 33 tuan-tuan, fa innahum yauma idzin fil azabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka semua pada hari itu menderita azab bersama. Ayat nombor 33 ni Allah beri peringatan lagi. Apa dia? Akhirnya mereka semua itu, ketua-ketuanya, pempengaruh-pempengaruhnya dan pengikut-pengikutnya, fan-fan lah kita kata hari ni kan. Kelak-kelak penyokong, peminat ni. Maknanya penyokong kepada mungkar, maksiat ni. Akhirnya mereka semua bila tak beriman ini, akhirnya mereka menderita azab itu sama-sama. Sama-sama. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana itu dalam surah Al-Mu'minun, ya, tuan-tuan boleh catat surah Al-Mu'minun ayat nombor 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Allah Ta'ala berfirman, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Penghuni neraka nanti, muka mereka akan dibakar oleh api neraka. Penghuni neraka, kata Allah, muka mereka akan dibakar oleh api neraka, dan di dalam neraka itu mereka berada dalam keadaan kalihun. Kalihun bahasa Arab maknanya mereka berada dalam neraka dalam keadaan cacat. Allahu Akbar. Dalam keadaan cacat. Baik tuan-tuan, ini surah Al-Mu'minun ayat nombor 104. Tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan apa makna kalihun itu. Apa makna duduk dalam neraka, diazab oleh Allah dalam api neraka menyebabkan penduduk neraka itu jadi cacat. Apa makna kalihun? Nabi perincikan tashwihin nar. Nabi kata wajah mereka dibakar dengan api neraka. Dibakar oleh api neraka menyebabkan bibir bahagian atas akan menjulur hingga ke leher. Bibir bahagian atas akan menjulur hingga ke leher. Bibir bahagian bawah akan menjulur sehingga ke tali pusat. Inilah maksud kalihun yang disebut oleh Al-Quran berada dalam keadaan cacat. Begitu hodoh wajah ahli-ahli neraka yang diazab oleh Allah. Kerana itu tuan-tuan, sahabat yang bernama Ibn Abi Dunya, dia kata apa? Kalaulah ahli-ahli neraka itu yang telah menerima seksa api neraka, azab api neraka, kalaulah mereka dihidupkan semula, bawa balik atas dunia ini, nescaya, kata Ibn Abi Dunya, penduduk dunia bila mereka melihat hodohnya wajah ahli-ahli neraka, penduduk
dunia akan ketakutan dan mereka akan mati semuanya. Allah. Sampai mati penduduk dunia takutnya melihat hodohnya muka dan wajah penduduk ataupun ahli-ahli neraka. Tuan-tuan, bila Ibn Abi Dunya sebut benda ini, dia menangis. Menangis ketakutan Ibn Abi Dunya, tuan-tuan. Ini, ya, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Bila baca ayat Al-Quran, tolong, please, tadabbur. Please, tadabbur, refleksi. Dengan bila mana kita faham ayat-ayat ini, dia merangsang kita untuk kita buat perubahan diri seberapa segera yang boleh untuk kita jadi orang yang baik. Mungkin sebelum ni Da'i Nizal kita ni semayang tak cukup, tak lengkap, kan? Ada lompong, kan? Subuh sampai isyak tu kadang-kadang subuh tinggal selalu, kan? Selalu yang masalahnya subuh dan isyak ni lah, kan? Antara masanya. Antara masa yang selalu kita tinggal dua salat ini. Jadi bila kita baca tentang ayat-ayat neraka, ya Allah, gerunnya, takutnya, menyebabkan kita buat perubahan. Tak berani dah kita tinggal solat. Mungkin sebelum ni tuan-tuan, kita ni bila bercakap dengan mak, bila bercakap dengan ayah, tinggi suara kita ni. Asyik menengking je ibu ayah kita ni. Kita tengking mereka, kita sakiti hati mereka. Bila datang ayat-ayat tentang neraka, tak berani dah kita nak menengking, nak memarah-marah, nak bercakap dengan tidak beradab dengan ibu dan ayah. Kerana apa? Kita faham ibu dan ayah itu ialah pintu syurga bagi kita. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik, soalan seterusnya insya-Allah soalan daripada saudari Salrasid Cikci. Baik, soalannya, adakah kita perlu membuat perbandingan sebelum ikut satu-satu ajaran di antara ajaran manusia berbanding dengan ajaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Salrasid Cikci. Tentu sekali tuan-tuan, kita ni mesti mengikut agama Islam, ya, dan agama ataupun Islam ini sumbernya Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam penentuan hukum termasuklah juga ijma' dan juga qiyas. Betul. Jadinya tuan-tuan dan rahmati Allah, tentu sekalilah kita mesti apabila kita dengar seseorang, siapa-siapalah yang dia cakapkan, yang dia ungkapkan, mestilah kita menimbang dengan ilmu. Jangan ta'assub kepada seseorang, jangan ta'assub, ya, jangan kita ekstrim ataupun ta'assub kepada seseorang. Sebaliknya, kita mesti menimbang dengan atas ilmu. Bila kita ta'assub, katalah orang itu bercakap perkara yang di luar daripada asas-asas agama ataupun disiplin agama. Jadi kalau kita taksub, sesatlah kita sebab kita ikut kata-kata dia yang tidak di atas asas dalil, kan? Jadi maknanya kita mesti timbang ataupun meneliti dengan asas agama. Bagi kita orang awam, tuan-tuan, bagaimana? Tentunyalah kita merujuk kepada para asatizah, para alim ulama yang mempunyai kepakaran dalam disiplin ilmu tersebut. Contoh, kalau dalam ilmu tafsir, rujuklah yang mempunyai kepakaran dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu fiqah, rujuklah orang yang ada kepakaran dalam ilmu fiqah. Ilmu tasawuf, rujuklah orang yang ada kepakaran dalam ilmu usuluddin ataupun tasawuf. Maknanya, mesti kita rujuk kepada orang yang ada kepakaran dan berautoriti. Jangan kita baca je di Facebook terus kita ambil, kan? Ambil bulat-bulat. Jadi bahaya. Jadi kena ada yang kita sebut sebagai tabayyun. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ambil apa jua cadangan ilmu yang diberikan, akan tetapi penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita menggunakan tapisan ilmu. Baik penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyalah Ustaz, kami nak melabuhkan tirai di TV3, akan tetapi Ustaz, saya yakin Ustaz, masih banyak lagi kisah, tauladan, pengajaran yang boleh kita kongsi kepada penonton kita. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, another 30 minit siaran tambahan di TV9.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah dan syabas kepada penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru kerana anda ada satu fokus, anda ada satu objektif bersama-sama untuk kita tadabbur ayat suci Al-Quranul Karim surah surah As-Saffat bermula pada ayat yang ke-31, 32 dan 33. Dan tahniah syabas juga saya ucapkan kepada Harimau Malaya kerana berjaya mencatat kemenangan kedua berturut-turut sahaja. Ustaz, kita bagi panas sikit awal pagi ni. Baik penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak raikan soalan Facebook seterusnya insya-Allah. Soalan daripada saudari Jura Azlin Sufian. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-33, adakah golongan yang menyesatkan itu akan menanggung beban hukuman yang lebih berat, iaitu menanggung beban dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dan dosa mereka sendiri? Kita mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Puan Jura Azlin. Nombor satu tuan-tuan, tentunya dalam neraka nanti hukuman yang dikenakan adalah tertakluk kepada dosa-dosa yang kita buat di atas dunia ini. Kan? Tak minta ampun, tak bertaubat kepada Allah di atas dunia ini, nanti dihukum oleh Allah berpandukan betapa beratnya kesalahan kita di atas dunia itu. Makin berat dan makin kerap kesalahan kita, maknanya makin teruklah kita diazab oleh Allah di dalam neraka. Wal-a'yadzubillah. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kita tunjuk orang ataupun kita ajak orang buat dosa, buat maksiat. Orang tu buat. Tuan-tuan, kita berkongsi saham dosa yang dia buat tadi ni. Kerana itu dalam hadis Nabi sebut kepada kita ni tuan-tuan, apabila kita tunjukkan sesuatu benda yang baik, contoh yang baik, ilmu yang baik kepada orang lain amal pula apa yang kita tunjuk, contoh yang baik tadi, ilmu yang baik tadi. Sepanjang dia beramal dengan kebaikan itu, kita yang tunjuk jalan, kita yang tunjuk contoh, kita yang ajar ini, kita dapat pahala sahamnya itu. Kita berkongsi saham. Barang diingat, kita ajar orang buat jahat, kita ajar orang buat maksiat, kita ajar teknik-teknik tertentu, kan? Selagi mana orang itu buat dosa, buat maksiat itu, selama itulah kita berkongsi saham pahala, saham dosa, saham dosa dengan orang itu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, tentunya lah hidup ini ialah untuk kita mengumpulkan amal-amal ibadat. Marilah ya kita mendidik diri kita ini supaya jangan lagilah kita buat dosa dan maksiat, kita kembalilah kepada Allah. Kalaupun kita buat dosa dan maksiat kerana kita ini penuh kealpaan, jangan lupa minta ampun, minta maaf, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, setiap hari sepertiga malam Allah Azza wa Jal akan bertanya kepada hamba-hambanya. Kita semualah, mana hamba-hambaku yang nak minta maaf, mana hamba-hambaku yang nak minta doa. Allah tanya setiap malam pada sepertiga malam. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Baiklah penonton yang dirahmati Allah, kita nak raikan pemanggil kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Baik Kak Yat, silakan soalannya. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yat. Soalan Kak Yat Ustaz, bagaimanakah keadaan sekiranya seseorang pemimpin itu telah sedar akan kesilapannya tapi tidak sempat membetulkan pengikutnya Ustaz? Adakah di dalam Islam ada kaedah kita boleh memohon rahmat keampunan atas orang lain Ustaz? Dan lagi satu tentang zikir, Kak Yat nak minta Ustaz ulas sikit. Dalam kita berzikir, sentiasa berzikir di mulut tapi hati kita masih lalai Ustaz. Jadi Kak Yat nak minta sedikit panduan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yat untuk soalannya. Kita ada dua soalan di sini Ustaz. InsyaAllah silakan. Baik, terima kasih Kak Yat. Nombor satu, tentunya kita sebagai pemimpin, kita sebagai ketua keluarga, apabila kita insaf akan kesalahan kita, itulah betul, rahmat Allah. Itulah rahmat Allah apabila kita ini, kita sedar kita melakukan kesalahan, kita sedar melakukan kealpaan. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya lah tuan-tuan yang rahmati Allah, kerana itu bila kita dengar berita sahabat kita meninggal dunia, kan, memang Nabi ajar kepada kita, kita doakan keampunan, kerahmatan kepada almarhum ataupun almarhumah itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi jenazah wanita pula, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kan? Itulah paling kurang kita doakan supaya Allah ampunkan kesalahan kita lah, ya, yang kita yang telah orang yang telah kembali ke rahmatillah. Jadi maknanya
sesama kita ini kita saling doa mendoakan. Dan tentunya lah tuan-tuan, manusia ni memang tidak terlepas daripada melakukan dosa, kesalahan dan kealpaan. Memang itu namanya manusia. Tetapi yang paling penting ialah Islam mengkehendakkan kepada kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, tadi Kak Ayat tanya tentang Baik Ustaz, untuk soalan yang kedua, ya? bercerita tentang zikrullah, di mana Okey, kita zikir. berzikir, akan tetapi kita masih lagi mungkin zikirnya di mulut tapi hatinya masih lalai duk fikir ke lain dan sebagainya. Saya kira lagi cantik Ustaz ya, kalau Ya. Ustaz boleh kongsi amalan kepada kami semua yang mudah untuk kita amalkan dalam amalan seharian. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Ayat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Baik, zikir di mulut kadang-kala tak terasa di hati ataupun tidak bawa ke hati, tidak jatuh ke hati. Baik, sekarang ni apa kita buat tuan-tuan? Zikirlah sampai zikir itu memberi kesan kepada hati kita. Kerana paling kurang, setidak-tidaknya mulut kita ini mengungkapkan zikrullah. Mengungkapkan zikrullah. Ya, paling tidak. Ya, yang kita bimbangnya ialah mulut kita ni 24 jam sumpah seranah, maki Allah. hamun, apa lagi mencarut, apa lagi bercakap benda bahasa yang tidak sopan. Ya, yang tu yang kita takut. Jadi sekurang-kurangnya kita berzikir. Tentang zikir ni tuan-tuan, saya ada satu cerita. Cerita ini dinisbahkan kepada dikatakan dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dia dalam travel, musafir ilmu, daripada rumahnya, kawasannya ke satu tempat. Baik, bila selesai urusan di tempat tersebut, dia nak balik rumah lah. Bila dia nak balik rumah tuan-tuan, nak balik tu dalam keadaan waktu malam dan waktu yang sangat sejuk pada waktu itu. Kebetulan Imam Ahmad bin Hanbal umurnya sudah lanjut, sudah tua. Jadi dia singgah semayang di satu masjid. Oleh kerana malam telah waktu malam dan juga cuaca sangat sejuk, jadi dia plan, dia cadang nak tidurlah di masjid tu. Jadi dia tengah cari pot, cari tempat untuk tidur dalam masjid tu, tiba-tiba datang Tok Siak. Tok Siak masjid kata, minta maaf tuan tak boleh tidur sini ni. Kalau tuan tidur sini, ramai lagi orang tidur dalam masjid ni. Tok Siak ni, bahasa kita lah kan. Tok Siak ni dia bagi tahu pada Imam Ahmad. Dia tak kenal itu Imam Ahmad, seorang tokoh hebat pada zaman itu. Yalah, waktu tu mana ada Facebook, mana ada Facebook Live, mana ada TV kan, tak ada. Tak ada lagi zaman tu. Jadi tak kenal. Jadi Imam Ahmad orang yang sangat akur kepada peraturan. Dia kata tak apalah, dah tak bagi tidur kat dalam, dia cuba-cuba dah nak tidur di luar, di beranda masjid lah kan. Tuan-tuan, bila dia cuba-cuba nak tidur di beranda masjid, di luar masjid, tiba-tiba tuan-tuan, Tok Siak tadi ni mungkin dia dah tutup kipas, tutup aircon apa semua. Tengok-tengok ada lagi hamba Allah ni dekat beranda masjid ni, di luar masjid, nak tidur. Dia kata, kan saya dah bagi tahu tak boleh tuan, minta maaf tuan, kalau tuan tidur sini ramai orang datang tidur sini. Baik tuan-tuan, bila dia tak bagi tu, dia tak izinkan tu, tiba-tiba ada seorang lelaki yang mana dia semayang di masjid, dia nampak orang tua ni, Imam Ahmad ni macam tak ada tempat nak tidur. Jadi dia pun, jomlah pakcik ikut rumah saya lah, jom balik rumah saya lah, tidur rumah saya lah. Esok pagi baru pakcik musafir lah nak balik rumah pakcik tu. Tuan-tuan, lelaki ni pun tak tahu itu Imam Ahmad. Dia ingat mungkin siapa-siapa kan, mungkin nampak biasa-biasa je kan. Niat nak tolong. Okey, sampai di rumah, ringkas cerita. Tuan-tuan, bila di rumah, lelaki ni kata, okey pakcik, tuan rehatlah, tidurlah. Saya ni meniaga bisnes roti. Jadi malam ni nak prepare lah apa-apa yang patut untuk esok bisnes buka kedai ni. Okey, jadi lelaki ni pun biarkan Imam Ahmad rehat apa semua, dia pun pergi buat kerja. Tuan-tuan, dalam kawasan yang sama, dalam rumah tadi, Imam Ahmad tengok daripada jauh, lelaki ni sambil-sambil dia buat kerja, buat roti tadi ni, dia tengok mulutnya terkumat kamit menyebut istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Luar biasa ni. Jadi Imam Ahmad pun bertanya, tuan saya nak tanyalah, sejak bila kamu sebut istighfar ni ketika kamu kerja ni? Lelaki ni jawab, tuan saya dah lama dah melazimi istighfar bila saya buat kerja. Yang inilah yang saya sebut, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Soalan yang kedua, Imam Ahmad nak tanya sikitlah, bila kamu istighfar ini, apa benda yang kamu dapat ya? Apa boleh story tak? Boleh cerita tak? Boleh share tak? Kalau hari ni kita share di Insta story kan. Baik, Imam Ahmad tanya. Baik tuan-tuan, ini yang menarik. Jawapan lelaki ni dia kata apa? Alhamdulillah tuan,
Sejak lama saya istighfar, istiqamah, konsisten. Bila saya buat kerja, mulut saya sentiasa sebut istighfar. Alhamdulillah, segala apa yang saya doa kepada Allah, Allah Ta'ala makbulkan hajat saya. Allah Ta'ala tunaikan apa yang saya nak. Alhamdulillah. Cuma tuan, ni tuan-tuan, yang menarik ni. Cuma tuan, lelaki ni sebut, cuma tuan, saya ada satu hajat. Saya doa lama dah kepada Allah, saya doa sungguh-sungguh, saya nak jumpa, saya nak bertemu sangat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh yang hebat pada zaman ini. Saya dengar nama dia lama dah. Saya hajat nak jumpa sangat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, lelaki ni dia tak tahu yang dia pimpin tangan pak cik tua tadi ni dari masjid, bawa masuk, bawa balik rumah dia untuk berehat. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal bila dengar kata-kata anak itu ataupun lelaki itu, dia kata, sekarang ini doa kamu telah dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, zaman itu tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada semua-semua tu. Maknanya kita tak tahu, tak kenal orang. Hanya dengar saja. Maknanya apa? Maknanya hebatnya kalimah istighfar. Selain istighfar itu menghapuskan dosa kita, Allah ampunkan dosa kita, ia juga menjadi asbab Allah Ta'ala memakbulkan doa kita. Jadi banyakkan istighfar, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan Allah makbulkan hajat kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penonton kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Keluarga Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Itu adalah tagline kami. Apa jua persoalan anda, sila campak dalam ruangan komen kami. Mudah-mudahan. Baik, jom kita raikan soalan Facebook daripada saudari Rahimah Saud. Soalannya berbunyi, merujuk kepada ayat yang ke-33. Ayat ini kita perhatikan tentang ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud pada hari itu? Adakah bermaksud sehari ataupun memang hari-hari yang berikutnya, itu hari yang seterusnya, sehingga pada bila-bila masa sahaja? Kita mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Puan Rahimah. Saya teringat dalam satu riwayat daripada Al-Hafiz Ibn Abi Dunya, dalam kitabnya ciri-ciri neraka. Beliau mencatatkan kata-kata Wahab bin Munabbih. Apa kata Wahab bin Munabbih? Dia kata, sesungguhnya ahli neraka itu yang benar-benar ahlinya, mereka tidak akan pernah merasai rehat. Tak pernah rasa rehat di dalam neraka. Tak pernah rehat, maknanya tak pernah pergi cari dinding kan, nak belunjur sekejap, nak rehat, nak rest. Tak pernah tidur walaupun satu saat. Hidup mereka ataupun kehidupan mereka dalam neraka sepanjang masa akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diazab oleh Allah. Setiap saat mereka berjalan di atas api. Setiap saat mereka akan duduk di atas api. Allah. Setiap saat minuman mereka ialah jus nanah. Saya tambah jus Maknanya yang mereka minum ialah nanah dan darah. Itu minuman yang disediakan bagi ahli neraka. Dan makanan mereka ialah buah zakum, buah yang berduri-duri tajam. Selimut mereka api, katil mereka api, baju mereka juga diperbuat daripada api dan tembaga yang sangat panas. Ini kata Wahab bin Munabbih. Maknanya, tuan-tuan rahmati Allah, apa yang Puan Rahimah tanya tadi, hari itu ialah hari apabila mereka melihat azab api neraka benar-benar terpampang di depan mata. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا أُلْقُوا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Garis bawahkan perkataan syahiqan. Tuan-tuan, apabila ahli neraka ini dilempar, dibaling ke dalam api neraka sebelum mereka turun ataupun sampai ke dasar kawah api neraka tu, ketika dibaling itu, mereka mendengar suara penduduk neraka, yang mana suara itu ialah syahiqan. Syahiqan itu, tuan-tuan, bahasa Arab maksudnya ialah kita bernafas seperti tak cukup nafas, tak cukup oksigen.
Macam tu kan? Maknanya kita penat tu kan? Maknanya suara suara Tercungap Ustaz. tercungap-cungap. Suara tercungap-cungap itulah suara yang akan didengar apabila saat dihumbankan ke dalam api neraka. Sungguh menakutkan, wallahu a'lam. Wallahu alam. Mudah-mudahan penonton kita mengambil ibrah pengajaran. Baik, kita teruskan soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada saudari Siti Hajar. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-33, apakah pengajarannya? Kita perlu berhati-hati apabila bersama dengan rakan-rakan ataupun di pihak atasan supaya tidak terlibat dengan dosa dan mendapat azab di neraka Jahannam. Kita mohon pencerahan, silakan. Tuan-tuan rahmatullah, terima kasih Puan Siti Hajar. Dunia ini fata morgana. Dunia ini nampak cantik tetapi kita kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau itu kumpulan Hijaz, lagu dia Fata Morgana kan. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasakan usia, rintangan dilalui, tambah pengalaman diri, sudah sunnah ketetapan ilahi. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda, harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita akan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan kepadanya senjata utama. Lanjut tu kena dengar versi original. Maknanya saya jawab soalan ni dengan lagu Fata Morgana. Mudah-mudahan Ustaz kena berhati-hati Ustaz. Mungkin next week kalau dapat tanyalah Ustaz. Mungkin next week kalau saya dapat lagi tanyalah Ustaz. Saya minta Ustaz belanja satu lagu lagi. Saya macam dah tersenyum macam ni dengar Ustaz. Allahu akbar. Baik, merujuk kepada pengajaran ibrah daripada surah As-Saffat dan sebagainya. Maknanya ayat demi ayat yang telah pun kita sama-sama telusuri, kita sama-sama tadabbur. Saya kira ini adalah satu platform yang baik. Macam Ustaz cakap tadi, sebagai peranan ketua keluarga, kita tak nak kecilkan skop. Boleh jadi suami, boleh jadi isteri. Mungkin Ustaz boleh bagi saranan ataupun kita kata cuplikan idea Ustaz ya. Macam mana kita nak create suasana momentum Al-Quran dalam bukan sekadar keluarga, boleh jadi pejabat, tak semestinya dalam 1 jam. Mungkin ada cadar-cadangan idea dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, para penonton, kita mesti membaca Al-Quran. Makmurkan, baca, faham dan ulang. Al-Quran setiap kali kita baca akan ada benda baru, ilmu baru yang kita dapat. Kerana itu di rumah, ibu dan ayah, mari kita wujudkan suasana membaca Al-Quran dalam rumah tangga kita. Kita di pejabat, kita sebagai ketua pengarah, kita sebagai pengarah bahagian, kita sebagai ketua unit, kita sebagai ketua section, wujudkan membaca Al-Quran budayanya itu dalam kalangan rakan pejabat kita. Contoh, setiap hari kan apabila kita mula masuk pejabat, contoh pukul 8.30 pagi, contoh. Apa kata kita kumpul dengan rakan-rakan taulan, rakan-rakan pejabat kita ini, mungkin jangan lama-lama, tak perlu sejam, 15 minit ataupun setengah jam lah, 30 minit. Ya, paling lama untuk kita baca Al-Quran setiap pagi. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita buat ini setiap pagi 30 minit, cukuplah paling lama. Baca bersama-sama dan kita faham sama-sama terjemahan dan kupasan ayat Al-Quran itu. Mudah-mudahanlah Al-Quran, bila kita makin faham, kita makin cinta dan kita beramal, dan Al-Quranlah yang akan jadi peguam bela kepada kita di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak melabuhkan tirai Ustaz, kita mohon kesimpulan 3 pengajaran ayat berdasarkan surah As-Saffat untuk pagi ini. Silakan. Baik, nombor 1, azab neraka itu benar. Berhati-hatilah, 1. Yang kedua, pilihlah rakan taulan yang saleh, salihah dan yang baik-baik. Pada masa yang sama, kita berdakwah mengajak rakan-rakan kita ini
semuanya untuk kita berusaha untuk jadi orang yang baik. 2. Nombor 3, tuan-tuan, apabila kita membaca ayat-ayat tentang neraka, ia menyuntik rasa insaf dan kita menyesal atas apa-apa kesalahan kita yang dahulu. Kita minta ampun kepada Allah. Sesal dahulu pendapatan, sesal di kemudian hari sudah tidak berguna lagi. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Baiklah penonton, mudah-mudahan segala ilmu yang telah disampaikan memberi manfaat kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita mohon untuk tutup tirai majlis ilmu kita dengan doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau kasihkanlah ibu bapa kami seperti mana mereka menjaga kami, mereka kasih kepada kami semenjak kami kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik, dan Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Penonton yang dirahmati Allah, jom kita tangguh terlebih dahulu majlis ilmu kita, pengajian Al-Quran kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Penonton tanyalah Ustaz, jangan lupa esok pagi insya-Allah anda akan bersama dengan moderator kami iaitu Dai Hadari, dan juga panel undangan adalah Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Di dalam topik ibadah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja daripada kami Tanyalah Ustaz untuk pagi ini. Saya Dai Nizal dan juga panel undangan Ustaz Muhammad Zarifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.